Salam sejahtera semua pelajar. Bahagian ini saya akan berbincang dengan anda bab 2 perakaunan pendapatan negara iaitu tentang kelemahan menggunakan data pendapatan negara. Okey, saya akan berbincang dengan anda hanya secara ringkas dan kesimpulannya sahaja. Sebab saya percaya pelajar-pelajar telah memahami dan membaca bahagian fakta ini. Sekarang kita cuba tengok dalam bahagian ini, kelemahan menggunakan data pendapatan negara. Sebenarnya data pendapatan negara kita adalah digunakan untuk ukur taraf hidup rakyat. Okey, dan apa kelemahannya? Kelemahannya adalah bila kita banding antara masa, kalau dari segi bahasa kampung, bermaksud banding tahun demi tahun, bermaksud tahun 2010 banding dengan tahun 2008 ataupun banding dengan tahun 2008. Adakah taraf hidup rakyat bertambah ataupun taraf hidupnya menurun, iaitu banding darah negara itu sendiri, iaitu perbandingan antara masa sahaja, bermaksud perbandingan antara tahun. Okey, kedua kita akan berbincang tentang banding pendapatan negara antara negara. Contohnya Malaysia, pendapatan negara banding dengan pendapatan negara Malaysia banding dengan pendapatan negara Singapura. Sebenarnya ada tak kelemahannya? Yes, ada. Kita cuba telitikan. Okey. Kalau membandingkan pendapatan negara antara masa bermaksud tahun demi tahun, faktanya kita guna punya perkataan mesti guna perkataan perubahan. Okey, faktanya yang kita guna perkataan mesti guna perkataan perubahan. Okey, antaranya ada seperti perubahan tingkah harga umum, perubahan masa rehat yang dinikmati, perubahan komposisi keluaran negara, perubahan dalam saiz penduduk, perubahan externality negatif, perubahan kualiti barang dan perkhidmatan. Kalau membanding pendapatan negara antara negara, kita akan guna perkataan perbezaan. Okey, kita mesti guna perkataan perbezaan. Okey, maka dekat keadaan ini, mungkin cakap misong dia ada banyak yang sama macam ni. Nampak tak? Masa rehat. Ini guna perubahan masa rehat, ini guna perbezaan masa rehat. Ini tingkah harga umum. Kos taraf hidup adalah kait dengan tingkah harga umum. Komposisi keluaran negara ini guna perubahan sebab dia banding antara masa tahun 2020 berbanding dengan tahun 2019. Like that. Perbezaan komposisi keluaran negara. So bila kita nak tulis, kita kena faham bahawa membanding pendapatan negara antara masa adalah banding tahun demi tahun. Kalau dari segi membandingkan pendapatan negara antara negara, dia adalah banding antara negara dengan negara. Okey, kita cuba tengok satu fakta tentang penulisannya. Okey, let's say misal guna perubahan tingkat harga umum. Perubahan tingkat harga umum. Okey, normally, benda yang pertama, selalunya ayat yang pertama kita akan mention data pendapatan negara tidak menunjukkan perubahan tingkah harga. Sebab data pendapatan negara, let's say ini tahun 2000, okey, ini adalah data tahun 2019. Mungkin ini 635,666 juta. Ini adalah 755,367 juta. Nombor, nampak tak? Data pendapatan negara hanya satu nombor. Ada tak nombor ini menunjukkan perubahan tingkah harga? Tak, dia tak dapat menunjukkan. Maka ayat pertama kita beritahulah kelemahan dia adalah tidak menunjukkan perubahan tingkah harga umum data ini. Okey, jika pendapatan negara meningkat berbanding dengan tahun sebelum, nampak tak? Tahun 2020 ini lebih besar, nilainya lebih besar daripada tahun 2019 yang disebabkan oleh kenaikan tingkah harga. Mungkin kita fahamkan nilai pendapatan negara kita akan guna harga darab kuantiti. Kita fahamkan ini harga darab kuantiti. Harga tahun semasa, kuantiti tahun semasa. So mungkin ini harga naik, kuantiti kekal. Pendapatan negara juga akan naik. Inilah maksud dia. Jika pendapatan negara meningkat berbanding dengan tahun sebelum yang disebabkan oleh kenaikan tingkah harga, maka kenaikan pendapatan negara ataupun pendapatan per kapita tidak semestinya meningkat taraf hidup rakyat. Sebab rakyat kenapa tidak dia punya taraf hidup tidak semestinya meningkat? Sebab kena tanggung kos taraf hidup yang lebih tinggi. Dia kena bayar lebih untuk mendapatkan, bayar lebih untuk dapat sejumlah
barang dan perkhidmatan. Okey. Kita sekarang cuba tengok kalau penulisan dari segi membandingkan pendapatan negara antara negara. Let's say misalnya guna yang poin sama. Pertama, ini mesti perbezaan kos sara hidup ataupun perbezaan tingkah harga umum. Sama juga benda pertama kita akan mention data pendapatan negara tidak mencerminkan tingkah harga umum sesebuah negara. Data kan book. Okey, mungkin dia like that. Okey, ini Malaysia. Okay, let's say pendapatannya tahun 2020. Ini anggaran dia, misal tulis sesuka hati je. Okay, lepas tu ini yang saya, let's say saya letak Thailand. Okay, let's say dia dapat pendapatan negaranya ada 800,671,5 juta USD. Semua USD. Okay, adakah nombor ini menunjukkan tingkah harga umum dalam sesebuah negara? Tak. Okey, maka data pendapatan negara punya kelemahan adalah tidak mencerminkan tingkah harga umum sesebuah negara. Okey, pendapatan sesebuah negara yang tinggi disebabkan tingkah harga umum yang tinggi, rakyatnya terpaksa menanggung kos sara hidup yang tinggi. Maka taraf hidup rakyatnya tidak semestinya, nampak? Saya guna perkataan tidak semestinya. Saya tak cakap mesti ataupun tidak. Okey, tidak semestinya lebih tinggi daripada negara yang berpendapatan lebih rendah dengan kos hidup yang rendah. Kenapa? Sebab bagi negara yang berpendapatan rendah, kalau kos hidup rendah, bermaksud rakyat dia gaji rendah tapi dia boleh beli barang. Dia boleh menikmati barang yang sama banyak seperti ataupun lebih banyak daripada negara yang berpendapatan tinggi tapi kos sara hidup yang sangat tinggi. Okey. Okey. So, rasanya bahagian ini saya setakat ini sahaja. Jumpa lagi.